Palestin, tanah di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa, iaitu masjid ketiga yang terpenting bagi umat Islam, seringkali menjadi tumpuan dunia kerana konflik yang berlaku di antara warga Palestin dan juga Israel. Serangan demi serangan yang dilakukan sepanjang sejarah dari bermulanya konflik ini bukan hanya mengguriskan hati umat Islam seluruh dunia, tetapi juga mengorbankan ribuan nyawa manusia yang tidak berdosa. Dalam siri kali ini, kita akan menelusuri sejarah bagaimana bermulanya konflik di antara Palestin dan Israel dan apakah peranan British Keparat dalam mencetuskan konflik yang tidak berkesudahan ini. Dari tahun 1516 sehingga 1917, Palestin berada di bawah kuasa kerajaan Turki Uthmaniyah. Sepanjang masa itu, Palestin merupakan tanah yang aman dengan masyarakat dari pelbagai latar, Muslim, Kristian dan juga Yahudi. Pada awal tahun 1900, sekumpulan Yahudi dari Eropah cuba melobi untuk mendapatkan sokongan ke atas gerakan Zionis, iaitu satu gerakan nasionalis Yahudi dan juga ideologi yang mahu mewujudkan satu negara Yahudi. Beberapa tahun sebelum itu, iaitu pada tahun 1897, satu gerakan yang dipelopori oleh Theodor Herzl telah memutuskan di satu konferensi di Switzerland untuk menjadikan tanah di Palestin sebagai penempatan bagi kaum Yahudi. Namun, gerakan ini pada awalnya tidak mendapat sokongan. Tanah di Palestin pada awal 1900 hanya mempunyai 8% penduduk Yahudi. Ketika itu, terdapat juga suara penduduk Arab di Palestin yang mahukan negara mereka sendiri. Britain yang mengetahui kemahuan warga Palestin dan juga pengikut gerakan Zionis ini telah mengambil peluang untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan dengan memainkan isu yang bersifat nasionalis atau kenegaraan. Pada 1914, ketika Perang Dunia Pertama, Britain telah berperang dengan kerajaan Uthmaniyah. Pada 1915, wakil British di Kairo, iaitu Henry McMahon, telah berkomunikasi dengan ketua negara Arab dengan cadangannya, iaitu Britain akan bersetuju dengan kemerdekaan tanah Arab dengan syarat mereka menolong Britain melawan kerajaan Uthmaniyah. Pada tahun 1917, Setiausaha Luar Britain telah menulis surat satu perenggan kepada Walter Rothschild, iaitu seorang figura dalam komuniti Yahudi British, yang menyatakan bahawa Raja telah memperkenankan tanah Palestin sebagai negara rasmi orang Yahudi dan akan membantu sebaik mungkin untuk mereka mencapai hasrat ini. Surat ini dikenali juga sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini juga adalah bertentangan dengan Deklarasi Anglo-French yang ditandatangani di antara Britain dan Perancis pada tahun 1918. Antara intipati Deklarasi Anglo-French adalah ia akan menjadikan tanah Syria, Palestin, Mesopotamia sebagai wilayah otonomi. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku? Britain telah menjanjikan kemerdekaan kepada orang Arab yang tinggal di Palestin, tetapi juga menjanjikan tanah Palestin kepada Yahudi sebagai negara rasmi mereka. Tindakan Britain ini umpama membahagikan tanah yang bukan milik mereka kepada sesiapa yang dikehendakinya. League of Nations, iaitu pertubuhan antarabangsa pertama yang ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dunia, telah memberi mandat kepada Britain yang mempunyai administrative control atau kuasa pengurusan Palestin pada tahun 1920. Ia merupakan dua mandat. Di satu pihak, Britain perlu menjaga kepentingan Palestin, dan di pihak yang lain, Britain perlu bertindak bagi pihak komuniti antarabangsa Yahudi yang mahukan pembentukan negara Yahudi. Britain kemudian membahagikan kawasan dengan memberikan bahagian timur tanpa sempadan yang jelas kepada penduduk Arab. Di bawah mandat ini juga, Britain kemudiannya membenarkan Yahudi Eropah untuk berhijrah dan kembali ke tanah Palestin. Dari tahun 1918 sehingga 1947, populasi Yahudi meningkat dari 60,000 kepada 600,000. Warga Palestin melihat gerakan penghijrahan Yahudi beramai-ramai ini sebagai satu gerakan kolonial Eropah, dan hal ini kemudiannya
menimbulkan konflik. Pada tahun 1929, rusuhan telah berlaku di Wailing Wall di Jerusalem dan menyebabkan ramai warga Palestin kehilangan nyawa. Pada tahun 1936, dengan kebanjiran orang Yahudi yang lebih ramai, menyebabkan lebih banyak rusuhan berlaku. Kali ini, British mengambil tindakan tegas dengan membunuh di antara 2,000 sehingga 5,000 warga Palestin. Suruhanjaya Diraja British telah membuat kesimpulan bahawa disebabkan pembanjiran orang Yahudi ini, di Palestin kini terdapat dua masyarakat yang tidak boleh didamaikan. Mereka menyarankan agar pembahagian tanah dilakukan. Arab Higher Committee telah menolak idea ini dengan mengatakan tanah itu semua merupakan tanah mereka. Britain kemudiannya menyekat Arab Higher Committee. Mereka kemudiannya memperkenalkan White Paper atau kertas putih pada tahun 1939. Antara intipatinya adalah ia menyatakan bahawa Palestin sepatutnya menjadi binational state atau negara yang mempunyai dua bangsa yang dihuni oleh Palestin dan Yahudi. Dan penghijrahan Yahudi dipendekkan kepada hanya 5 tahun. Walaupun begitu, penghijrahan haram masih terus berlaku dan konflik masih juga berlaku. Disebabkan konflik sekian lama yang berterusan ini telah menyebabkan Britain tidak dapat menyelesaikan masalah yang diwujudkan mereka sendiri. Britain kemudian mengambil keputusan untuk memberikan Palestin kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1948. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kemudian mengambil keputusan untuk membahagikan Palestin. Kisah di Palestin menjadi lebih rumit selepas itu. Namun, tindakan British keparat yang memberikan tanah Palestin kepada pendatang Yahudi ini demi kepentingan sendiri telah menyebabkan konflik puluhan tahun dan pertumpahan darah manusia yang tidak berdosa.